saya ada sediakan sikit teks. Walaulah ada tua-tua macam ni, saya tak boleh hafal semua fakta, tapi saya teringin nak kongsi dengan semua penonton agar perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya. Kita akan bercerita sikit tentang alam dan manusia. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang satu spesies terbesar dalam keluarga Panthera, iaitu harimau. Harimau dikenali sebagai spesies terbesar dalam keluarga Panthera. Panthera ni adalah satu kelompok besar dalam keluarga Felidae ataupun keluarga kucing. Kita kata kucing lah, senang cerita. Panthera ni terbagi kepada 4. Okay. Kalau saya sebut semua orang boleh kenal kot. Okay. Yang pertama harimau, yang kedua singa, dan kita ada yang ketiga jaguar, dan yang keempat kita ada harimau bintang. Harimau dikatakan berasal daripada Asia Timur dan Selatan. Ia merupakan sejenis haiwan pemangsa. Kalau kita dulu, kita kenali sebagai haiwan karnivor. Bagi kanak-kanak tahun 70-an, dia lebih kenali dengan haiwan maging. Apa maging? Makan daging. Harimau boleh membesar sehingga 300 kg dan boleh mencapai panjang, boleh mencecah panjang sehingga 3 meter. Anggaran sepanjang kereta Pro 2 Myvi, 300 kg, 2 kali ganda tu, besar tu. Selain daripada ketakasan dan juga kegagahannya, ciri utama pada harimau, ia sangat mudah untuk menyesuaikan diri di tempat-tempat baru. Contohnya kawasan sejuk di Siberia, padang rumput terbuka dan payapa tropika. Jadi kita senang ceritakan harimau ni dia macam kucing. Dia boleh pergi satu tempat ke satu tempat dan dia boleh berasimilasi dengan tempat tu. Satu lagi ciri penting tentang harimau. Harimau ni dia ada corak belang yang melekap. Lepas tu dilapisi dengan warna merah kejinggaan ataupun warna keputihan yang belah bawah tu lah. Harimau memiliki kaki dan bahu yang sangat kuat, yang membolehkan harimau memburu dan juga mengheret mangsanya yang jauh lebih besar daripada saiz badan asalnya, walaupun dah seberat 300 kg. Setiap spesies di antara satu dengan lain, saiznya tak sama, berbeza-beza. Ada yang besar dan ada yang kecil. Selain itu, ciri-ciri lain, harimau ni tapak kaki dia besar. Tapak kaki belah depan besar. Sebab apa kita tahu bila harimau menerkam, kaki depan dia memainkan peranan penting dalam kukunya dengan giginya. Jadi sangat perlulah kita tengok tapak kaki dia tu besar. Ni ada teori teori berkenaan tentang saiz harimau dengan kedudukan habitatnya. Harimau ni kalau habitat dia lebih tinggi, maka dia punya saiz dia lebih besar. Kalau harimau tu dia duduk di kawasan yang lebih rendah, maka saiznya lebih kecil dan beratnya lebih ringan. Ringan tak ringan jugalah, dia antara 75 kg hingga 140 kg. 140 kilo tu pun dah kira berat juga tu ya. Cara biologinya, harimau ni, kalau harimau jantan dengan harimau betina, harimau jantan lebih besar daripada harimau betina. Perkadarannya ada yang meletakkan sehingga 1.7 kali ganda saiz untuk harimau jantan berbanding dengan harimau betina. Maksudnya harimau betina ni kecil lah. Harimau jantan tu 1.7 kali ganda lebih besar daripada harimau betina. Perbezaan ini yang sering digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti daripada tapak kaki yang berada, jejak yang ditinggalkan, untuk menentukan sama ada harimau yang lalu tu harimau jantan ke harimau betina. Selain itu, tengkorak harimau ni dia sama macam tengkorak singa. Cuma membezakan kedua-dua tengkorak ni ialah rahang.
Over time, the big cat split into 9 subspecies, with 6 still alive today. Terdapat 9 subspesies harimau. Malangnya 3 telah pun pupus. Yang masih ada, yang masih hidup ada 6. Mari kita berkenalan dengan 6 spesies harimau yang masih ada. Panthera tigris altaica, juga dikenali sebagai Amur, Usuri, harimau timur laut Cina, ataupun harimau Manchuria. Harimau ini lebih dikenali sebagai harimau Siberia yang tinggal di kawasan hutan hujan dan padang rumput di sebelah China, Korea Utara dan Asia Tenggara. Harimau jenis ni adalah harimau yang paling kuat di antara semua jenis harimau. Jadi sebabkan keadaan dia agak terkurung, jadi kita katakan sebagai subspesies harimau nadir. Sebab kawasan dia terkurung dan mana harimau ni tak boleh pergi ke tempat lain. Jadi menyebabkan dia berevolusi, menyebabkan badan dia boleh membesar sehingga ke 300 kg. Kalau korang tengok gambar yang saya kepilkan ni, itu adalah menunjukkan macam mana besarnya saiz harimau Siberia. Panthera tigris amuriensis ataupun lebih dikenali sebagai harimau Cina, ataupun harimau Amoy, atau harimau German. Harimau ini adalah subspesies harimau yang berasal daripada hutan-hutan di sebelah China Selatan. Harimau China Selatan adalah harimau yang paling teruk diancam kepupusan. Kita fahamlah kenapa harimau ni diancam, bukan sekadar habitat, tetapi harimau itu sendiri menjadi daya tarikan untuk perubatan alternatif. Panthera tigris corbeti, ataupun dikenali sebagai harimau corbet. Harimau ni dia ke bawah sikit, tadi Cina duduk atas, Siberia atas, lepas tu kita ada harimau Cina Selatan di sebelah tengah, dan kita ke bawah sikit iaitu harimau Indo-Cina. Harimau corbet ni ataupun lebih dikenali sebagai harimau Indo-Cina. Dia banyak ditemui di bahagian Kemboja, China, Laos, Burma, Thailand dan Vietnam. Dulu kita punya harimau di sebelah semenanjung ni digolongkan dalam harimau Indo-Cina, tapi disebabkan penyelidikan teknologi sains bertambah maju, penyelidikan telah dibuat semula, maka harimau di semenanjung ni telah pun diasingkan daripada harimau Indo-Cina kerana ada beberapa faktor. Kenapa nama harimau ni harimau corbet? Siapa corbet ni? Corbet ni diambil daripada nama seorang pemburu terkenal, namanya Jim Corbett. Jim Corbett ni dia seorang askar British India yang berpangkat colonel. Apa dia buat? Yang ini menarik. Kerja dia memburu harimau-harimau yang makan orang di India. Dia juga seorang naturalis dan pada masa sama dia menulis buku tentang harimau yang makan orang ni di India lah. Panthera tigris ataupun dikenali sebagai harimau Benggala, atau setengah tempat disebut sebagai harimau Benggala diraja. Banyak ditemui di sebelah India, sebelah Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar dan juga Tibet Selatan. Yang ni harimau yang paling banyak bilangannya. Kemudian dikatakan masih ada lagi 2,000 ekor harimau Benggala yang masih buas yang terdapat di negara-negara saya sebutkan tadi, dan sebahagian kecilnya ada di Myanmar dan China terlepaslah. Panthera tigris sumatrae ataupun dikenali sebagai harimau Sumatera. Mana kita tahu harimau ni dengan namanya pun dah tahu dah harimau ni ada di mana. Harimau ni banyak ditemui di Kepulauan Sumatera, Indonesia. Harimau ni unik sekali kerana harimau ni dia genetik dia dengan harimau-harimau yang saya sebutkan tadi tu, genetik dia tak sama. Dia seolah-olah macam terpisah sedikit.
dan dikatakan cuma tinggal 400 hingga ke 500 ekor saja yang masih ada di habitat liar. Lazimnya harimau ni kita tahulah apa binatang lain yang ada di dalam hutan seperti tenuk, rusa, haiwan kecil, dia juga makan unggas, orangutan. Orangutan pun dia makan. Tapi orangutan sedikit bernasib baik kerana dia duduk di atas pokok, jarang jadi mangsa kepada harimau. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Kalau kata nasib tak baik, apabila orangutan jatuh ke tanah, kebetulan pada yang masa selama harimau Sumatera ni ada kat bawah, maka orangutan tu hanyalah tinggal nama, akan menjadi hidangan yang paling enak bagi harimau. Minta maaf kalau ayat tu macam mengguris pada pencinta haiwan, tapi kita kena terima hakikatnya itulah kehidupan lumrah alam. Harimau adalah pemangsa, mangsanya adalah haiwan-haiwan lain. Jadi walaupun saya cakap begitu, jangan pula terasa hati sebab inilah alam dan manusia. Panthera tigris malaiensis ataupun dikenali sebagai Panthera tigris jacksoni, itulah dia, harimau Melaya. Ini kita punya harimau. Kita mengenali harimau ni dengan satu nama khusus, Pak Belang. Habitatnya Semenanjung Malaysia. Tadi saya dah sebut harimau Melaya dipisahkan daripada harimau Indochina. Kenapa? Kerana ujian genetik dan filogenik yang dilakukan pada tahun 2004 mendapati bahawasanya harimau kita tak sama dengan harimau Indochina. Maka kita terkeluarlah harimau Melaya ni sebagai satu subspesies yang berbeza daripada harimau Indochina. Seterusnya saya nak cerita tentang harimau yang telah pupus. Panthera tigris balica ataupun lebih dikenali sebagai harimau Bali. Bandingan harimau Sumatera ataupun harimau Jawa, yang harimau Bali ni adalah harimau terkecil. Kenapa harimau Bali ni pupus? Keluasan hutan di Pulau Bali tu sangat kecil dan juga tiada langkah pemeliharaan khas untuk menjaga spesies harimau. Ini kita tak boleh salahkan siapa-siapa, sebab kita perlukan kemajuan dan kita perlukan kawasan untuk buat pembangunan. Walau bagaimanapun kita perlu sediakan sedikit ruang sebenarnya. Dikatakan harimau Bali yang terakhir ditembak mati pada tahun 1925. Lama tu, hampir 100 tahun di Sumbar Kima, satu tempat di kawasan barat Pulau Bali. Kemudian dia diisytiharkan pupus pada 27 September 1937. Panthera tigris sondaica ataupun lebih dikenali sebagai harimau Jawa. Dia dikatakan pupus pada tahun 1980-an akibat kegiatan pemburuan dan kemusnahan habitat. Tak ada langkah-langkah yang diambil yang menyebabkan harimau Jawa telah pun pupus. Namun kepupusan harimau Jawa ini sudah diduga sejak tahun 1950-an, kerana pada waktu itu dikatakan kurang daripada 25 ekor harimau yang masih hidup di alam liar. Dikatakan spesimen terakhir harimau ni dijumpai pada tahun 1972. Membuatkan secara kesimpulannya pada tahun 79 mengikut jejak hanya ada 3 harimau Jawa yang masih wujud. Namun selepas itu harimau ini tidak lagi kelihatan. Panthera tigris rigata dikenali sebagai harimau Kaspia atau harimau Parsi. Jangan korang ingat
kucing Parsi. Harimau pun ada harimau Parsi. Dah namanya pun harimau Parsi, dah tentulah dia duduk di kawasan Iran, Iraq, Afghanistan, Turki, Mongolia, Kazakhstan, Kaukasus, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Goikustan tak ada. Okey, sehingga ia pupus pada akhir tahun 50-an. Kes kepupusan harimau Parsi ni agak unik. Pupus bukan kerana diburu, pupus kerana makanannya diburu. Jadi menyebabkan harimau ni tak dapat cari makan sebab makanan dia manusia dah ambil dulu. Dan juga macam biasalah, kemusnahan habitat. Itu memang kita tak boleh elak. Semua kepupusan harimau ni berpunca daripada kemusnahan habitat dan juga pemburuan. Sekarang ni mari kita lihat ada beberapa perkara yang menggunakan nama harimau padahal dia bukan pun harimau. Harimau Tasmania ni merupakan haiwan marsupial karnivor ataupun salah satu daripada spesies yang paling besar yang diketahui pada zaman moden. Ni maksudnya merujuk kepada marsupial karnivor. Marsupial karnivor ni apa benda? Inilah dikatakan spesies anjing. Jadi maksudnya kalau banyak-banyak anjing, harimau Tasmania ni lah anjing yang paling besar. Dikatakan berasal daripada Australia dan New Guinea dan kemudian dinyatakan telah pupus pada abad ke-20. Kenapa dia dapat gelaran harimau? Kerana sebahagian daripada kulit dia coraknya seperti bulu harimau. Macam gambar ni ya. Walaupun telah diisytiharkan pupus, namun ada juga laporan saki-baki yang menyatakan harimau Tasmania ni dapat dilihat di kawasan-kawasan tertentu di sekitar Australia dan juga New Guinea. Cendawan susu harimau. Berikut ini menarik ya, cendawan susu harimau. Okey, sebenarnya cendawan susu harimau ni adalah sejenis kulat bawah tanah. Pertama kali diperkenalkan kepada umum pada tahun 1664. Kisahnya ada seorang ahli kerajaan ataupun ejen kerajaan daripada Eropah. Dia dalam pelayaran ke Asia Tenggara. Dalam pelayaran tu dia diberikan cendawan ini. Dikatakan cendawan ini mampu mengubati beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun dirawat oleh doktor-doktor Eropah pada waktu itu. Jadi cendawan susu harimau ni dikatakan sebagai satu bahan mistik yang mampu mengubati penyakit-penyakit misteri. Sebenarnya bukan penyakit misteri, maksudnya teknologi perubatan waktu tu tak berkembang. Jadi penawar bagi satu penyakit tu tak dijumpai. Okay, cendawan susu harimau ni mahal. Saya tak pasti berapa harganya, tapi saya tahu cendawan susu harimau ni memang mahal. Pasukan Harimau Melaya. Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia dulunya dikenali sebagai Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Tanah Melayu. Ia merupakan pasukan bola sepak yang mewakili Malaysia dan ditadbir sepenuhnya oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Pasukan Bola Sepak Malaysia ni telah diktiraf oleh FIFA sebagai Pasukan Bola Sepak Tanah Melayu yang telah dibubarkan. Pasukan ini tubuhkan pada kejohanan Pesta Bola Merdeka tahun 1963, sebulan sebelum terbentuknya Malaysia. Disegani pada era 50-an hingga 80-an, Motadari. Yang saya ingatlah Motadari, orang panggil Supermok. Okay, tetapi kemudian jatuh merudum selepas itu. Apapun kita doakan yang terbaik untuk skuad kebangsaan negara. Selain itu juga, harimau ni mendapat perhatian dalam dunia animasi dan dunia perfilman. Salah satunya watak Tigress dalam cerita Kung Fu Panda yang disuarakan oleh Angelina Jolie. Kemudian kita ada Tigra Thundercat. Yang ni hanya kanak-kanak daripada tahun 70-an dan 80-an kenal tentang Tigra, watak Tigra Thundercats ni. Yalah, waktu tu maklumlah kita orang wifi tak ada, internet tak wujud lagi,
dan kemudian TV pun ada 1, 2, 3. Malahan ada sebahagian daripada kita yang kenal TV dengan warna hitam dan putih. Saya sempatlah tengok TV hitam putih, jadi saya bersyukurlah walaupun benda tu dikatakan kuno, tapi saya sempat merasai TV hitam putih. Ada tak lagi filem-filem lain yang berkaitan dengan harimau? Ada. Terdapat 2 filem yang mana menggunakan harimau sebagai watak dalam filem tersebut. Yang pertama Life of Pi, yang mana dikisahkan seorang budak yang hanyut bersama seekor harimau dalam sebuah perahu. Dan kemudian yang keduanya ialah tentang Jungle Book. Jungle Book ada banyak versi, tapi kalau kita ambil versi yang terkini, cerita je semua sama, tentang seorang budak yang dibesarkan oleh harimau kumbang. Dan kemudian musuh utama dalam cerita ni itulah harimau tu, yang mana kita tahu harimau itu adalah salah satu watak yang ada dalam filem tersebut, watak yang menjadi musuh kepada Mowgli. Aku memang ada kata tak ada ikut. Kau nak minta gaji lebih dekat Haji Bakil ya? Walau apapun kita tahu harimau ni adalah satu megafauna yang sangat berkarisma. Harimau juga dikatakan banyak memain peranan dalam mitos dan juga kebudayaan rakyat di seluruh dunia. Seperti mana yang kita tahu, harimau sering dijumpai pada bendera, jata negara dan juga sebagai maskot sukan, dan ada juga sebahagian daripada negara menjadikan ia sebagai haiwan kebangsaan. Termasuklah kita Malaysia. Kalau kita lihat jata negara kita, ada 2 ekor harimau, yang mana ia merupakan simbol kepada keberanian, kegagahan dan kekuatan. Tapi JDT singkatan dari segi sejarahnya adalah Johor Dengkis Tepuk. Ramai orang ketawa ya. Siapa Dengkis dan siapa Tepuk? Di belakang ini ada logo emblem negeri Johor Darul Ta'zim. Ada logo negeri Johor. Logo negeri Johor ada 2 harimau. Ini harimau bukan JKR suka-suka lukis punya. Harimau yang kiri namanya Dengkis. Harimau yang kanan namanya Tepuk. Tepuk itu tempang, kakinya ada 3. Nanti balik, tengok yang di sebelah kanan, ada 3 saja jarinya. Itu bukan JKR saja lukis tu, ada sebab. Kenapakah negeri Johor emblemnya gambar rimau? Ini yang dipanggil harimau selatan. Yang ingin saya perbetulkan persepsi, maruah negeri Johor Darul Ta'zim bukan terletak pada sebuah bola, tapi sejarah bangsanya yang begitu hebat sekali. Apa perkara yang menyediakan tentang harimau? Harimau diburu kerana kulitnya, dagingnya, tulangnya, organ dalamannya. Boleh katakan hampir keseluruhan harimau ni dikatakan mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran gelap. Dikatakan berdasarkan pengalaman saya, taring harimau mampu mendatangkan kekebalan kepada pemakaiannya. Dia adalah jampi serapah apa semua. Walau bagaimanapun, saya masih lagi pun dapat, sekiranya Allah tak izinkan, pakailah apapun, gigi harimau ke, gigi gajah ke. Kalau dah tak adanya untuk ditembak mati, maka matilah juga. Selain itu juga ada di pasaran gelap, harimau ni mempunyai nilai komersial perubatan alternatif yang sangat tinggi. Ada setengah masyarakat mengamalkan untuk memakan daging harimau untuk menambahkan kekuatan batin. Terpulang, saya tak menyatakan ini adalah satu pembohongan ataupun ini adalah satu fakta, kerana kita di Malaysia, kita tahu masyarakat Malaysia tidak menggunakan harimau sebagai ramuan utama untuk perubatan. Sebab kita dengan harimau, kita pun takut. Nampak je harimau, kita pun lari, betul tak? Okey.
Terusnya saya ingin kongsikan juga cerita menarik tentang harimau. Hasil saya berkongsi pengalaman dengan orang yang ada kebun durian, dusun durian. Okey, ada dua orang yang menyatakan perkara yang sama. Okey, yang pertama, babi hutan kalau makan durian kulitnya bersepah-sepah dan bijinya bertabur. Ada juga yang makan durian kulitnya bersepah, bijinya tak jumpa. Itu orang yang mencuri durian. Okey, tapi yang paling kagum dalam banyak-banyak yang mengambil durian di dusun dan makan durian tanpa izin ialah harimau. Kenapa? Harimau bila dia makan, kulitnya akan kelihatan agak tersusun dan juga bijinya juga akan disusun. Biji durian tu yang harimau dah makan tu dia akan susun elok beratur. Harimau makan durian ke? Betul, harimau makan durian. Kalau korang tengok tapak harimau kan besar. Jadi bukanlah benda yang susah untuk harimau mengopek durian tu dengan kukunya. Dan kemudian harimau makan durian ni, bijinya dia akan makan dengan licin macam mana orang makan. Bijinya kemudian dia akan luahkan balik dan dia akan susun beratur. Jadi kalau ada kesan macam ni, biasanya pemilik dusun durian ni dia akan keluar dulu untuk memastikan keadaan selamat, sebab kita tak tahu adakah harimau tu masih ada di dusun tu ataupun tidak. Harimau makan durian, sedangkan kucing pun ada yang hantu durian. Ini saja perkongsian. Memang ada kawan saya memiliki kucing yang memang hantu durian. Pantang nampak durian memang dia akan kejar dan akan minta sampai dapat. Okey, sedangkan orang pun boleh jadi hantu durian, ini kan pula kucing. Itu saja perkongsian saya dengan anda hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, sila klik butang like dan subscribe. Dan kemudian jika video ini bermanfaat juga, jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan yang lain. Okey, sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya. Walaupun tak berapa orang kata tersusun, tapi sekurang-kurangnya saya ada niat untuk berkongsi dengan anda. Sekian, terima kasih.